mafhum daripada ayat 11 surah Ghafir. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati sebanyak 2 kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup sebanyak 2 kali. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka ini? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah ucapan ahli neraka ini? Ucapan golongan-golongan kufar ini, yaitu ketika mereka berkata di dalam neraka, amit tanathnataini wa ahyaitanathnataini. Engkau, wahai Allah, telah mematikan kami sebanyak 2 kali dan kemudian Engkau hidupkan kami sebanyak 2 kali. Ma makna? Maka untuk memahami ayat ini, maka kembalilah kita kepada kaedah penafsiran Al-Quran darjat yang paling tinggi, yaitulah Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ini kaedah paling tinggi, darjat paling tinggi dalam kaedah menafsirkan Al-Quran, yaitu ayat Quran yang lain menafsirkan ayat Quran yang lain. Ini paling tinggi. Lepas tu baru datang hadis, baru datang para sahabat. Baik. Ayat 11 Hamim Al-Mu'min ini, saya nak petik satu ayat lain, di mana ayat yang lain ini menjadi penafsir kepada ayat 11 Hamim Al-Mu'min ini. Untuk kita faham apa makna amit tanathnataini, kami dah hidup, kami dah mati 2 kali, wa ahyaitanathnataini, dan kami hidup sebanyak 2 kali. Apa makna dia? Maka untuk memahaminya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bukalah ayat 28 Suratul Baqarah. Juzuk 1. Kita akan faham bila baca Al-Baqarah ayat 28, maka kita akan nampak ayat 11 ni, surah Ghafir ini. Waalaikumsalam Hasin Hashim. Baik, apa kata Allah ayat 28 daripada suratul Baqarah? Tengok Allah kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Itu dia ayat dia. Tuan-tuan tengok ayat 28 Al-Baqarah, tuan-tuan muslimat akan faham ayat 11 Ghafir yang kita baca pagi.
Apa kata Allah ayat 28 Al-Baqarah? Allah mulakan dengan kaedah kalau kita belajar Arab, dia panggil istifham. Iaitu Allah bertanya, kaifa? Kaifa takfurun? Kaifa tu istifham. Iaitu Allah tanya. Ada istifham ingkari, ada istifham ta'jub. Ini kena belajar bahasa Arab. Allah tanya, kaifa? Apa yang kaifanya? Bagaimana? Kaifa makna bagaimana? Atau bahasa kita, apa hal? Kaifa takfurun? Apa hal kamu boleh kufur? Kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu kufur kepada Allah? Allah tanya, kaifa? Kemudian Allah kata, wa kuntum amwatan. Sedangkan kamu dahulunya, wa kuntum, antum, kita ni, antum, ramailah kita. Kenapa kamu kufur pada aku? Sedangkan kamu, wa kuntum amwatan. Jamak daripada mayit, amwat. Kalau kita solat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, habis solat waktu, kalau ada mayit, kalau ada amwat, mayat-mayat, Tok Bilal akan umum, as-salatu alal amwat. Makna mayat-mayat. Baik. Bila Allah kata, wa kuntum amwata, kamu dahulunya mayat-mayat. Maksudnya, kamu dahulunya mati. Maksudnya apa? Kamu tak ada. Tu maksud mati tu. Iaitu mati kali yang pertama. Ayat 28 Al-Baqarah. Ayat 11 Ghafir sebut amit tanathnataini, mati dua kali. Baik. Al-Baqarah 28 Allah beritahu mati nombor satu tu apa? Amwatan. Mati nombor satu tu pangkal ayat 28, maksudnya kita belum dilahirkan. Kita tak ada lah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu tidak mazkur, kamu tidak disebut. Tak ada Abdul Halim Nasir, tidak ada. Tidak ada Halimah, tidak ada Jamil, tidak ada. Kamu mati, makna kamu tidak ada. Itulah maksud mati yang pertama pada ayat 11 Ghafir yang ditafsirkan oleh 28 Al-Baqarah. Tak ada dah kita mati, maknanya tak ada do alam roh. Allahu Akbar. Sambung ayat 28 Al-Baqarah. Fa'ahyakum, lalu aku hidupkan kamu. Hidup. Allah keluarkan kita. Saya baca dulu sampai habis ayat 28 Al-Baqarah. Kemudian kita tengok apa maksud dia, untuk kita faham rintihan ahli neraka. Baik. 28 Al-Baqarah, kata Allah, kamu dulu amwatan. Maknanya tak ada. Lahir tahun 58, tahun 57 tak ada. Waktu almarhum Tengku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan. Jangan lupa tuan-tuan muslimin muslimat, jasa para ulama di tanah Melayu pada waktu itu yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita ni. Doa untuk mereka. Doa untuk Tok Janggut. Doa untuk Syekh Abdul Rahman Limbo. Doa untuk Datuk Bahaman Mat Kilap. Doa untuk Allahu Akbar Datuk Maharaja Lela. Doa untuk ulama-ulama ini yang mereka bangkit menentang penjajahan British
setelah hampir 500 tahun tanah Melayu dijajah, diangkut hasil mahsulnya oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British, oleh Jepun, dan datang balik British. Hampir 500 tahun. Maka tuan-tuan doalah supaya Allah mengampun dosa para ulama kita yang telah berjuang sehingga kita dapat rasai nikmat kemerdekaan ini, muslimin dan muslimat. Especially generasi Y, Gen Y ni, anak-anak muda ni yang lahir tahun 80-an, 90-an, tahun 2000, yang mereka lahir sudah rasa nikmat kemajuan. Kamu kena didedahkan dengan sejarah perjuangan para ulama. Kamu jangan lupa diri. Muslimin dan muslimat. Poin saya apa? Tahun 57 tak ada. Tahun 58 Allah lahirkan kita. 57 sebelum 58 tu maitan lah, amwat, mati. Maknanya tak ada. Waalaikumsalam Kak Fauziah dari Kampung Darak di Bukit Selambau. Bagaimana Allah kata kamu tu tak ada, mati, fa ahyakum, lalu aku hidupkan kamu. Baik, sekejap lagi saya bahas tu. Saya nak habiskan ayat. Summa, sambung ayat 28 Al-Baqarah. Summa yumitukum, kemudian kamu mati. Mati kali kedua. Sekejap lagi kita bahas. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan balik. Hidup kali kedua. Itulah dia maksud ayat 11 surah Hamim Al-Mu'min yang kita baca pagi ni. Ditafsirkan, saya bawa ayat 28 suratul Baqarah. Waalaikumsalam Pok Mat Bongo dari Seremban. Saya bawa ayat 28 suratul Baqarah menafsirkan ayat 11 Hamim Al-Mu'min. Baik, sekarang kita patah sekejap ayat 28 Al-Baqarah untuk kita faham rintihan ahli neraka. Ketika ahli neraka kata Rabbana amitana thnataini wa ahyaitana thnataini, ya Allah, engkau dah matikan kami 2 kali dan engkau hidupkan kami 2 kali. Baik, kita patah balik ayat 28 Al-Baqarah. Mati yang pertama dah sebut tadi, belum lahir, du alam ruh. Tu mati yang pertama. Lepas tu fa ahyakum, Allah hidupkan kita. Nah, kita hidup sekarang. Maka apa yang kita nak pertekan, bila kita hidup, nama tempat dia dunia. Planet dia nama bumi. Kan? Planet nama bumi. Allah letak semuanya. Tumbuh-tumbuhan, pokok, kayu-kayan, lautan, oksigen untuk makhluk dia, terutama nama manusia. Kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pemurah, baiknya Al-Wadud, Ar-Rauf, Ar-Rahim, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, bila kita hidup di dunia ni, muslimin dan muslimat, maka kita kena faham dunia ni apa. Macam mana, apa dia kehidupan dunia ni, supaya saya selamat, tuan-tuan muslimin muslimat kita semua selamat. Kita nak lari daripada dunia, tak boleh. Kita lahir-lahir aja, memang Allah letak kita di tempat nama dia dunia. Di atas planet nama dia bumi, Al-Ard. Bukan Allah letak kita di Marikh, Jupiter, Saturn apa semua, tidak. Allah letak kita di bumi, tempat nama dunia. Maka nak tak nak,
kita kena bergaul dengan dunia. Cumanya kita mesti faham hidup di dunia ni apa dia. Orang ramai tergelincir daripada kehidupan dunia sebab dia tak faham dunia ni apa. Itu masalah dia. Maka untuk jawab kehidupan dunia ni, saya nak baca pula kepada muslimin dan muslimat ayat nombor 20 Suratul Hadid untuk jadi peringatan kepada saya dan kepada muslimin dan muslimat. Kemudian nanti kita tengok satu dua riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dunia. Sebab kita nak fokus hidup yang pertama fa'ahyakum berdasarkan ayat 28 Al-Baqarah yang menafsirkan ayat 11 surah Hamim Al-Mu'min. Tuan-tuan muslimin muslimat, Waalaikumsalam Kak Pah Abiman. Muslimin dan muslimat, ayat 20 Suratul Hadid beritahu kita kehidupan dunia ni bentuk dia lima. Kena jaga, kena ingat ni, kena tahu. 5 ni lah dunia. Bukan tak boleh ambil, tapi Allah bagi peringatan. Dunia tak boleh tolak, tuan-tuan muslimin muslimat, kena ambil dunia. Tetapi ayat 20 Suratul Hadid, Allah Ta'ala peringat, yang kamu duk gasak, yang kamu duk lupa diri ni, dunia ni 5 dia punya sifat. Baik, saya baca no? Ayat 20 Suratul Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. 5. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita faham 5 ni, kita selamat. Inilah hidup dunia. Tengok ya, Allah mulakan ayat 20, Allah kata i'lamu, ketahuilah kamu, ada ilmu lah kamu, fahamlah kamu. Itu maksud i'lamu. Maknanya kita kena ada ilmu, kita kena mengetahui. Baik, apa yang Allah nak ajar? Allah kata i'lamu, ketahuilah, fahamlah kamu, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ni, Allah kata 5. Yang kata hidup di dunia ni 5. Apa dia? Pertama, ni ayat 20 no, Suratul Hadid. Surah Besi, surah 57, surah terakhir bagi juzuk 27. Tengok ayat 20. Tengok. Waalaikumsalam Harni Suryani. Kata Allah, pertama dunia ni apa? La'ibun. La'ibun apa? Permainan. Mal'ab, taman permainan. Mal'ab, ada jongkang-jongkik kan, budak-budak main, bapak budak pun main. Arab kata mal'ab, taman permainan. Allah kata dunia ni la'ibun, main-main ya, permainan. Kalau kita buka tafsir, di antaranya tafsir Abrul Athir, juga dalam Ibnu Katsir, disebut la'ibun tu dengan makna permainan tu. Maksud apa? Allah macam budak-budak main-mainan lah, macam tu senang. Tak ada apa pun. Main-mainan tu, mainan ni
Main aja, bukan tahu apa pun, main aja. Dah letih lempar buang. Itulah dunia. Macam budak kecil bermain dengan permainan dia. Seronok dia sekejap. Kan, budak kecil main-mainan kan. Kita beli dekat dia helikopter lah kata. Kita beli RM20, RM30 sempena hari jadi dia. Kita beli mahal sikit. Kita bagi dia main. Dia pun pusing lah. Kan, apa semua dia pusing. Tok Sah kata 2 hari. Pagi kita beli, petang tu syahid dah helikopter tu. Tanggai kipas, tanggai habis, lama-lama lempak, bosan, boring. Itulah permainan, itulah dunia. Tak ada tara mana pun. Dia main boring, dia main bosan. Tak ada, dia lempak helikopter tu hilang sayap nak terbang apa. Kipas dia tu hilang, rada tak ada apa dah, lempak habis. Anak-anak kita kan, nak tambah anak lelaki lagi lah. Tak sampai sehari jahanam permainan. Itu biasa. Itulah la'ibun, Allah sebut. Itulah permainan. Itulah dunia. 1. 2. Allah kata dunia ni apa? Walahwun. Walahwun apa? Senda gurau. Gurau, seronok, gelak. Yang sampai-sampai kadang-kadang kita lupa daratan. Kita lalai. Kita seronok, bergurau, lahwun, ketawa. Sampai kita lalai akhirat. Itu bahaya. Sampai kita lalai mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu bahaya. Na'udzubillahi min zalik. 2. 3. Allah Ta'ala sebut dunia ni apa? Nombor 3. Kata Allah, wazinah, perhiasan. Kalau buka tafsir, apa ditafsirkan zinah ini? Perhiasan ini? Kata ulama tafsir, kalau wanita, dia hiaslah diri dia, tak salah berhias. Al-Qaradawi kata tak salah bagi seorang perempuan, dia bubuh sikit make up dia nipis-nipis. Kan? Dia bedak-bedak dia sikit. Wangi-wangi yang tidak boleh menarik, tidak boleh seduce hidung lelaki. Qaradawi kata itu dibenarkan syarak. Takutlah badan bau busuk ke apa, tapi janganlah sampai 6 kaki jantan bau dah. Itu tak boleh lah. Bahaya pula. Dia menarik hidung lelaki ni jadi bahaya. Islam benarkan. So dia soleh, dia hias diri dia. Tuan-tuan, ditafsirkan oleh para ulama. Dunia begitulah, perhiasan aja. Macam orang hias tubuh dia. Lepas tu orang hias rumah dia. Orang hias kenderaan dia. Macam tu aja dunia. Perhiasan yang tidak kekal. Allahu Akbar. 3. 4. Watafakhurum bainakum. Dunia ni apa? Dunia ni tafakhur. Apa dia tafakhur? Bermegah-megah. Bainakum, sesama kamu. Megah apanya? Megahlah. Megah keturunan. Kami dari keturunan hebat, Said dan Syarifah. Kami ni keturunan Rasulullah. Aku daripada jalur ni. Aku daripada jalur ni. Kamu apa? Jawa totok, hidung kemek. Kami hidung mancung. Kami keturunan hebat. Jangan. Imam Ghazali ajar dalam Ihya Ulumuddin. Dia antara ciri-ciri takabur. Sifat ataupun jenis-jenis takabur. Ialah takabur dengan keturunan. Dia berbangga dengan keturunan dia. Allahu Akbar. Ni dunia. Tuan, Nabi kata apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi kata kamu semua daripada Adam. Adam daripada tanah.
ia keturunan mulia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau keturunan Nabi tak ikut dasar Islam, belagak, angkuh, tolak dasar Quran, tuan-tuan jangan lupa seorang lelaki namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, iaitulah si Abu Lahab, pakcik Nabi, Bani Hashim. Bukan calang-calang orang. Bani Hashim, Quraisy, keturunan Nabi. Merdekakan hamba dia Suwaibah. Ketika mana Nabi lahir, hambanya dimerdekakan Suwaibah. Dan diperintahkan Suwaibah untuk menjadi ibu susu kepada Nabi. Besarnya jasa Abu Lahab. Tapi bila dia tak ikut Islam, walau dia keturunan mulia, haibat, tabbat yada abi lahabin wa tab, turun surah Al-Lahab, mengutuk, menghina Abu Lahab sampai kiamat. Maka tidak dibenarkan kita berbangga, dabik dada dengan keturunan sehingga menghina orang lain. Itu berdosa besar. Allah sebut dunia apa? Wa tafakhurum bainakum. Apa ada dunia? Berbangga-bangga antara kamu. Bangga dengan keturunan, bangga dengan harta. Allah, bangga dengan harta. Tuan-tuan, banyak mana harta kita? Saya cukup, tak tahu nak cakap, speechless bila baca satu ayat dalam Suratul Naml. Ketika Balqis bercita-cita hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kan, dia tak pernah jumpa Nabi Sulaiman. Ni saya nak cerita harta. Banyak mana harta kita nak berlagak ni? Allah. Ramai tak masyarakat kita berlagak dengan harta? Ui. Perangai sebahagian masyarakat kita. Dia rasa hebat dengan harta dia, dengan kenderaan dia, dengan rumah mewah dia. Dia rasa dia hebat dah. Tuan tengok cerita. Bila Nabi Sulaiman kan hantar surat kepada Balqis, bila burung hudhud buat laporan, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Bila hudhud terbang daripada pusat pemerintahan Nabi Sulaiman, iaitulah di Palestin, di Baitul Maqdis, hudhud sudah terbang 2000 km menuju mana? Sabak. Tu kata haibat. Waalaikumsalam. Sa'diah. Yang kata hebatnya hudhud. Allah, 2000 km dia terbang daripada Baitul Maqdis menuju Sabak, Yaman. Tuan boleh bayang tak? Burung hudhud terbang. Ada ke signboard di langit? Kanan Yaman, kiri Afghanistan, belah sana Kabul ke apa, kiri Makkah. Tak ada. Siapa yang bimbing burung ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, pendek cerita, sampai ke Sabah. Dia tengok semua, dia balik ke Baitul Maqdis, dia report kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, pertama aku tengok wajadtum ra'atan tamlikuhum. Aku tengok pemerintah dia, daripada atas dia nampak pemerintah dia imra'ah, seorang perempuan. Kemudian dia lapor lagi, wa utiyat min kulli syai'. Pemerintahan dia aku tengok semua ada.
Ada menteri dia, ada timbalan menteri dia, ada kementerian dia, semua ada. Dan yang ketiga, walaha arsyun azim. Aku tengok dia ada arash yang besar. Singgah sana dia besar. Baik. Kemudian sambung ayat tu, ayat 24, 6 dulu. Ini dia, wajadtuha, dan aku telah mendapati, wa qaumaha, aku mendapati dia dan kaumnya, yasjuduna lisyams, menyembah matahari, min dunillah, tidak menyembah Allah. Yang ni Nabi Sulaiman marah. Akhirnya Nabi Sulaiman hantar surat, panjang cerita tu, hantar surat. Lalu Balqis dia baca surat tu, innahu min Sulaiman, dia baca. Dia tak kenal Nabi Sulaiman, tapi dia tahulah di Baitul Maqdis, dia tahu Nabi Sulaiman, dia tak pernah jumpa. Dia tak tahu kerajaan Nabi Sulaiman. Saya nak cerita harta. Lalu Balqis pun mesyuarat. Lalu Balqis putus, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Balqis kata, saya nak bagi dia hadiah. Oh, dia ingat dia hebat dah, Balqis ni. Dia ingat dia hebat dah. Dia sembah matahari, dia tak kenal Allah. Dia ingat dia hebat. Lalu dia dalam mesyuarat tu dia putus. Beberapa orang menteri buat satu delegasi pergi ke Baitul Maqdis dan bawa hadiah yang banyak. Mursilatun ilaihim bihadiyah. Arab pun kata hadiah, Melayu pun hadiah. Arab sebut hadiah. Banyaklah hadiah. Oh, nak bawa bagi Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tuan-tuan tu apa jadi? Ketika delegasi Balqis bawa punya banyak hadiah, sampai bila mereka masuk sempadan Baitul Maqdis, mereka masuk aja, mereka rasa nak patah balik dengan hadiah-hadiah tu. Tapi pasal dah masuk. Pasal apa? Dah masuk, tak jadi nak patah. Mereka masuk tu, Balqis tak ikut waktu tu, delegasi dia, menteri dia. Mereka masuk tu, masuk sempadan Baitul Maqdis, Palestin, masuk aja. Dalam tafsir Ibnu Kathir sebut apa? Menteri-menteri Balqis ni, delegasi hak bawa hadiah banyak, dia masuk-masuk aja. Dia tengok rakyat Nabi Sulaiman sedang main bola. Dia tengok aja, sedang main bola. Apa benda main bola biasa? Dah, yang mereka jadikan bola yang mereka sepak tu ialah ketulan emas. Tuan buka tafsir Ibnu Kathir. Ketul emas. Ketul emas, rakyat Nabi Sulaiman buat sepak batu, buat sepak bola ya. Tuan nak bayang hebat mana harta kerajaan Nabi Sulaiman. Emas buat sepak main bola. Tu fikir je. Delegasi ni masuk-masuk. Alamak, dia kata lagu ni ke? Habis kurang begitulah. Nak bagi hadiah. Dia boleh bayang dah. Kalau macam ni nilai rakyat Nabi Sulaiman, ketul emas membuat sepak main bola je, bagaimana negara dia? Bagaimana Nabi Sulaiman? Ni hadiah kita bawa ni. Tu yang kalau kita baca ayat tu sampai habis, Nabi Sulaiman kata, irji' ilaihim, hampa pergi balik. Aku heran dengan dia hampa ni. Irji' ilaihim. Dalam Quran sebut. Nabi Sulaiman kata, hampa balik, hampa kirim salam dekat pemerintah hampa yang sembah matahari tu. Wa junudillah, aku akan bawa tentera. Aku akan hantar junud, tentera aku. Qibalalahum biha, yang aku tak pernah hantar sebelum ni. Hampa siap. Marah Nabi Sulaiman.
Tak apalah cerita tu panjang. Akhirnya Balqis beriman. Panjanglah cerita. Saya nak sebut harta tu. Balik ayat 20 surah Al-Hadid tadi. Kehidupan dunia ni apa? Nombor 4. Watafakhurum bainakum. Kehidupan dunia ni kira nak bermegah-megah. Pertama, megah dengan keturunan. Dah sebut tadi. 2, megah dengan harta benda. Amboi. Banyak mana harta hang? Kereta berapa biji? 3, 4, 10, 20. Nabi Sulaiman ketui mah buat sepak bola rakyat dia. Banyak mana duit dalam bank? Sampai tak mau tolong orang susah. Sampai bakhil. Sampai tak peduli jiran sekeliling. Sampai tak reti nak derma RM1, RM2 untuk food bank dan sebagainya. Jenis manusia apa kita? Wal'ayazabillah. Itulah dunia. Apalagi bermegahnya. Bermegah dengan kuasa. Hak gila kuasa tu satu hal dah. Dalam tasawuf dia panggil penyakit ni hubbur riyasa, cinta nak jadi ketua. Ini satu bab lah. Ini geng, I have enough numbers. Ni geng ni lah. Kalau numbers kemana apa kemana. Gila kuasa. Inilah dunia. Konon diri tu hebat. Rasa kita ni hebat. Berebut kuasa. Character assassination. Bunuh karakter orang. Fitnah orang. Cantah orang. Sebab nak kuasa. Inilah dunia. Allahu Akbar. Apa yang boleh kita buat? Kita mendoakan. Hari ini menteri-menteri semua masuk kementerian baru. Masuklah sahabat saya yang berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad yang dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Saya ucapkan tahniah. Semoga Allah mengurniakan pertolongan kepadamu wahai saudaraku di dalam menjalankan tugas menjaga Islam di bumi Malaysia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan main-main. Kita tak nak, tapi orang lantik tu cerita lain. Kan? Kita tak nak, tapi orang lantik kita tu cerita lain. Orang tahu kelayakan kita tu cerita lain. Jadi kalau kita duk kempen rasa kita lah the best, orang lain semua tak elok, kita lah yang terbaik, walhal orang kenal who we are, berhenti kalau. Ingat Abu Zar Al-Ghifari. Kan Abu Zar pernah minta jawatan dengan Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat, Abu Zar ni hebat. Dalam ranking sahabat masuk Islam, dia dalam nombor 4. Allahu Akbar. Dia nombor 4. Hebatnya Abu Zar, doa dia mustajab. Among sahabat, di kalangan sahabat, Abu Zar ni dia taraf ulama. Doa dia mustajab. Abu Zar Al-Ghifari. Asalnya gangster 08. Gangster 08. Dia puak Ghifar. Puak Ghifar ni gangster Padang Pasir. Tu Abu Zar, dia ketua gangster. Dia masuk Islam. Hebat dia. Doa dia tembus 7 petala langit. Dia taraf, dia ulama di kalangan sahabat. Dia minta jawatan dengan Nabi, nak jadi gubernur. Teringin juga duk tengok iklan kosong, sampai kat pokok jawatan gubernur apa semua. Dia jumpa Nabi, dia minta, Nabi tak bagi. Tara Abu Zar, Nabi tak bagi. Nabi kata, Abu Zar, jawatan ni amanah. Ya, seronok peringkat awal, hujungnya penyesalan, kata Nabi. Jangan main-main. Kita tak minta orang percaya dekat kita, kita ambil lah, kita galas lah
dengan penuh keimanan ketakwaan. Dan saya ulang balik, saya mendoakan sahabat saya yang berhormat Senator Ustaz Idris Hamad supaya Allah mengurniakan pertolongan kepadamu, dan kita semua berharap begitu. Sebab ini bukan kerja kecil nak jaga Islam di bumi Malaysia ni, sebab macam-macam dah dia berlaku. Kan? Ni yang terbaru, mimpi pula. Macam-macam. Geng mimpi pula. Aduh, hai. Perjalanan mimpi yang terakhir masuk dalam paper dah, kita pun baca. PMYT. La ilaha illallah. Macam-macam. Lama sangat PKP ni yang jadi lagu ni. Kan pakat jadi merapu habis. Wal'ayazabillah. Muslimin dan muslimat. Oh, bangga. Balik ayat 20 suratul Hadid. Wa tafakhurum bainakum. Dunia ni apa? Berbangga sesama kamu. Sebut dah tadi, bangga dengan keturunan. Sebut dah bangga dengan harta. Sebut dah ni, bangga dengan kuasa. Allah, jangan duk bangga. Jawatan tu amanah. Awak tak boleh pegang, duk diam-diam. Bagi orang boleh. Sebab penyesalan di hujung. Apa lagi? Watafakhurum bainakum. Bangga apa? Bangga pengikut ramai. Jaga, ni penyakit. Imam Ghazali sebut tu dalam Ihya, berbangga-bangga dengan ramainya pengikut. Kalau kita nowadays, at present, sekarang, al-an ni, apa dia? Oh, bangga ramainya followers. Hang sikit aku followers, aku ramai 5,000, 10,000. Bangga. Oi, jangan, bahaya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat 4. Dan yang kelima, Allah kata apa? Ayat 20 suratul Hadid. Watakathurum fil amwali wal aulad. Dunia ni apa? Watakathur. Takathur apa? Bermegah-megah. Itu kita baca tu. Alhaakumut takathur. Bermegah-megah. Surah At-Takathur. Baik. Allah sebut ayat 20 suratul Hadid. Allah kata dunia ni ciri yang kelima apa dia? Watakathurum fil amwali wal aulad. Kamu berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan bermegah-megah banyaknya harta dan banyaknya anak. Bangga harta banyak, sebut dah tadi. Bangga anak ramai, kawan tu Allah tak izin bagi anak. Kita hina dia, kita cerita dia. Jangan. Inilah dunia tuan-tuan. Kalau anak ramai pun, tetapi caca merba perangai. Anak ramai, tetapi semua tak solat. La ilaha illallah. Apa nak jadi? Tak tutup aurat, tak baca Quran, tak ikut Islam. Ramai itu menghancurkan. Wal'ayazabillah. Ingat ya, ni 5 dunia. Ulang balik ayat 20 suratul Hadid. Dunia ni apa? Allah kata dunia ni, pertama, la'ibun, permainan, main-main. 2, walahun, senda gurau. 3, wazinah, perhiasan. 4, watakafuru, watafakhurum bainakum, bermegah-megah, berbangga-bangga sesama kamu, harta, keturunan, anak dan sebagainya. 4 dan 5, watakathurum fil amwali wal aulad, bermegah-megah banyaknya harta dan anak pinak. Baik. Sekarang patah balik ayat 28 Al-Baqarah. Kita nak faham ni ayat 11 Ghafir. Baik. Kemudian kata Allah tadi dah sebut kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, ni mati yang pertama. Fa ahyakum, ni hidup yang pertama. Baik. Kemudian Allah kata apa? Ayat 28 Al-Baqarah. Thumma yumitukum, kemudian kamu akan mati. Inilah maksud Allah mati yang kedua. Ayat 11 Ghafir ni. Mati yang kedua, itulah yang akan kita alami. Mati yang pertama, kita tak jadi orang lagi. Masih lagi roh.
Mati yang kedua, kita mati dengan jasad. Allahu Akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, semua kita akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa, 'alaiha fan. 'Alaiha, atasnya, fan. Fan ialah fana. Fana lawan bagi baqa. Sifat wajib bagi Allah baqa. Lawan bagi baqa ialah fana. Fana makna binasa. Fana sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah tiada fana, makhluk terima fana. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa pasti binasa. Nama dia mati. Hatta malaikat maut yang ambil nyawa pun, dia pun mati. Allahu Akbar. Allah kata, thumma yumitukum. Kemudian kamu akan mati. Tiap-tiap hari kita melihat kematian. Kenapa? Sama ada COVID, tak COVID. Kenapa? Sebab masa mereka dah sampai. Itu yang mereka mati. Kehendak Allah. Janji dah sampai kan? Itu yang mereka mati. Saya boleh ada depan skrin, depan tab saya ni. Sebab masa saya belum sampai. Tuan-tuan yang tengok saya pagi ni, tengah hari, masih hidup lagi sebab masa kita belum sampai. Itu jawapan dia. Nanti akan sampai tak masa dia? Sampai. Bila sampai, pergilah kita. Persoalannya, nak pergi begitu saja? Ui, jangan. Allah bagi kita kehidupan, maka amanah wa amila salihah. Berimanlah, beramal solehlah, kumpullah pahala sebanyak mungkin, minimalkan dosa-dosa kecil kita, bertaubatlah kita atas segala dosa-dosa besar kita. Allahu Akbar. Ini dia. Semua kita akan pergi. Masa saja menentukan. Baik. Kemudian Allah kata apa? Masih lagi 28 Al-Baqarah. Summa yuhyikum. Kemudian kamu akan dihidupkan balik. Inilah maksud dua mati, dua hidup. Maksud daripada ayat 11 Hamim Al-Mu'min yang kita jadikan tajuk pagi ni, yang kita sambung tajuk kita. Maka bila Allah kata lepas mati, yuhyikum, kamu akan hidup balik. Itulah hidup yang kedua. Maka hidup yang pertama sekarang ni. Maka hidup yang kedua setelah melalui proses alam barzakh. Tuan, tak takut ke tuan-tuan? Muka wan nakir akan tanya kita, kita akan jumpa muka wan nakir. Allah, takut tuan-tuan, takut. Bertaring muka dia, ya Allah. Nabi sebut dalam hadis yang panjang. Moga Allah selamatkan kita daripada fitnah kubur. Tu yang Nabi ajar doa, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Moga kita selamat di alam barzah yang kita tak tahu transit tu berapa lama. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Apa yang penting, kita kena jadikan barzah kita taman-taman syurga. Maka Allah bagi peluang waktu kita hidup ni, dengan harta, dengan lidah, dengan tubuh badan, untuk kita corakkan kubur barzah kita taman-taman syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Lepas daripada alam barzah, yuhyikum, aku akan hidupkan kamu. Kita akan berdiri di bumi mahsyar. Allahu Akbar. Itulah maksud hidup yang kedua. Summa ilaihi turja'un. Baik. Okey, habis
ayat 28 Al-Baqarah. Di mana ayat 28 Al-Baqarah menaksirkan ayat 11 daripada surah Ghafir ini yang kita baca bahagian pertama, iaitu ahli neraka yang kafir ni kata, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Maka penafsiran bagi mati 2 kali, hidup 2 kali ini, tuan-tuan muslimat, baca Al-Baqarah ayat 28. Baik, sekarang saya habiskan penafsiran ayat 11 surah Hamim Al-Mu'min. Baik. Lalu ahli neraka berkata lagi, maka kami sekarang mengaku akan dosa-dosa kami. Fa'tarafna bizunubina. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itu an-nadamah kata Arab. Nadam makna penyesalan. Kita nak menyesal, tuan-tuan muslimin muslimat. Kita nak i'tiraf, kita nak mengiktiraf dosa kita. Kita nak mengaku kita ni banyak dosa, and then kita prepare untuk buat baik. Sama ada istighfar, sama ada taubat, sama ada apa saja. Bukan tempat dia di akhirat, tempat dia di sini. Bila 2 kaki masih atas tanah, bukan bila dah tubuh dalam tanah. Tak ada dah. Ni, orang kafir, puak-puak kafirin dalam neraka, mereka kata apa? Fa'tarafna bizunubina. Sekarang kami mengakulah dosa kami. Untuk apa? Mari kita tanya diri kita sendiri. Kita bukan orang baik. Kita tak berani kata kita baik. Tetapi kita katakan kita bersyukur atas hidayah dan petunjuk daripada Allah, yang Allah bimbing kita ke jalan ini. Cuba fikir zaman kita dulu. Kasihnya Allah. Dalam kitab Al-Azamah, kadang-kadang Dr. Aid dia sebut bagaimana di antara syukran adik saya Ustaz Rahim Nasir, di antara perkara disebut dalam kitab Al-Azamah oleh Dr. Aid, bahawa di antara perkara yang kamu nak fikir keagungan, kebesaran Allah, kasih Allah, kata Dr. Aid dalam kitabnya Al-Azamah, ialah kamu boleh rasa Allah ni Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Al-Wadud. Bila? Iaitulah ketika mana kamu ketika buat dosa dulu, dia biarkan. Dia biar kita buat dosa. Tujuan apa? Supaya dia biar kita, supaya nanti satu hari mudah-mudahan kita sedar, kita bertaubat atas dosa tu, dia buang habis. Tu dia Ra'uf Al-Wadudnya Allah. Belai kasih Allah, kata Dr. Aid dalam Al-Azamah. Allahu Akbar. Wah, boleh je tengah duk buat maksiat tu dia tarik nyawa. Tak, dia biar. Moga kamu bertaubat. Allahu Akbar. Ni tempat dia. Bukan dalam neraka macam ni. Fa'tarafna bizunubina fawad. Sekarang kami mengaku, ya Allah, kami ni buat dosa. Dah kena rendam dalam neraka. Nak buat apa? Maka ayat 11 Ghafir ni ajar kita. Kamu nak menyesal, sini. Kamu nak bertaubat, kamu nak keluar air mata darah sekalipun, sini. Muslimin dan muslimat, semoga kita semua menjadi golongan yang suka bertaubat. Minat tawabin. Semoga kita jadi golongan at-tawabin, yang suka bertaubat. Tu yang kita baca doa lepas kita ambil wuduk tu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni min ibadika salihin. Waj'alni min ibadika salihin. Sebelumnya minal mutatahhirin. Antaranya kita minta, ya Allah,
Waj'alni min ibadika tawwabin. Daripada golongan hamba-Mu yang bertaubat. Minat tawwabin. Kita ni suka bertaubat. Abang Mael malam ni tak ada kuliah. Jumpa kuliah nanti hari Sabtu. InsyaAllah 10 pagi hari Sabtu. Facebook Kota Raja Ipoh. Kisah para sahabat. Baik. Nak sebut bagaimana sini tempat dia tu. Bukan dalam neraka. Fa'tarafna bizunubina. Dan yang terakhir, ahli neraka kata apa? Fahal ila khurujum min sabil. Ya Allah, ada ke sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka? Ada tak sabil? Min sabil. Khurujim min sabil. Jalan apa yang kamu nak cari? Ni, dunia ni adalah tempat untuk kita lari daripada neraka. Dengan amal kita, dengan taubat kita, dengan apa saja yang tidak menyanggahi Allah dan Rasul. Inilah jalan untuk kita lari daripada neraka. Bukan dah masuk neraka, lepas tu tanya Allah, ada tak jalan khurujim min sabil? Jawab dia, tidak ada.